So kita faham. Tapi yang jadi tak sedap dia, bila dah kita tanya dia dekat mana, my wife tanya dekat mana, tiba-tiba dia ada cakap benda lucah. Dia cakap benda lucah kan? Cakap benda lucah dalam 2-3 patah perkataan kan? Lepas tu dia duduk. Okay, rasa terpanggil. Sebab kalau kita simpan dalam hati, dia akan membawa benda yang tak baik kan? Kalau kita dendam, kita simpan, luahkan. Tapi luahkan mesti dengan cara yang betul ya? Sebab kita bercakap tentang orang, tetapi sebenarnya apa yang kita nak cakap ni tentang benda lain. Okay? Gua tak nak direct, sebab sana sini ustaz-ustaz pun ada cakap kan? Ada beberapa selebriti pun ada cakap kan? Influenza pun ada bercakap tentang benda ni. So malam ni gua kena cakap. Share like pada siapa yang nak dengar kan, atau lebih memahami apa masalah sebenarnya yang Malaysia sedang hadapi sekarang ni, yang telah memecah belahkan. Pada gua memecah belahkan ya. Satu isu yang memecah belahkan ramai, dan benda ni satu benda yang tak sihat ya. Kita tak nak direct kan, sebab benda ni masih dalam siasatan polis kan. Tapi kita cakap berdasarkan fakta sebab perkara ni berlaku juga pada gua, pada isteri gua. Berlaku juga pada isteri gua. So gua kena cakap sebab benda ni pernah berlaku pada isteri gua sendiri. Okey. Gangguan seksual. Gangguan seksual dia berlaku di mana-mana. Okey. Mungkin pernah berlaku pada kita, mungkin belum lagi berlaku pada kita. Minta dijauhkan oleh Allah. Okey. Pada semua suami-suami, semua tunang-tunang orang, hati-hati ya, sebab kalau bila benda ni berlaku, dia akan berlaku. Dan apa tindakan kita, dan apa tindakan undang-undang. Okey. Jadi mula-mula gue nak ucapkan terima kasih kepada semua supporters Brotherhood. Kita akan mula membuat delivery Tata Brotherhood kepada wakil-wakil kami di seluruh Malaysia. Alhamdulillah, kita dah hantar kepada Pulau Indah, kita dah hantar kepada Negeri Sembilan, kita akan hantar ke belah pantai timur, Kuantan, Terengganu, Kelantan. Kita akan buat delivery Tata Brotherhood. Jadi terima kasih kepada semua yang support usaha Brotherhood. Terima kasih menjadi sebahagian daripada usaha kami. Sebagaimana korang tahu, kita tidak pernah meletakkan akaun kita untuk menerima sumbangan. Yang Brotherhood ni adalah usaha kawan-kawan kan. Kita tidak ada meletakkan nombor akaun kita, minta peruntukan daripada kerajaan, tak pernah ya. Kita juga tidak meletakkan nombor akaun, meminta sumbangan daripada orang awam. Kita jual barang, kalau kau beli, kau jadi sebahagian daripada usaha Brotherhood. Habis cerita, tutup cerita ya. Selebihnya Allah Ta'ala. Baik, berkaitan tentang kes gangguan seksual yang tengah sibuk diperkatakan sekarang ni, gua sebenarnya tidak berpihak kepada mana-mana. Gua tidak berpihak dengan A, gua tidak berpihak dengan B. Sebab selagi siasatan itu dijalankan, kita sebenarnya lebih baik kita menunggu apa yang pasti. Cuma masalah dia, kita kena faham kenapa perkara ini berlaku. Kenapa ia menjadi terlalu besar kan? Mengapa isu ini menjadi terlalu besar? Gua bawa contoh apa yang berlaku pada isteri gua. Tak lama pun, baru tak sampai 2 bulan lepas baru berlaku. Jadi cerita dia macam ni. My wife dia ada buat online business. Semua orang tahu dia ada buat online business kosmetik. Dia ada buat online business spring roll kan. Jadi dia masak, sekali dia masak kena ada. So dia ada jual. So pada satu ketika tu dia ada gunakan satu khidmat delivery lah kan. Gua tak nak sebut nama company lah ya, sebab dia orang tu pun dah, company tu pun dah buang orang tu. Tapi tanya bila nak sampai ambil barang, nak hantar kan. Sebab selalunya rumah kita orang ni gated area, so ada security. So kalau dia datang, kita akan tahu sebab guard akan call. Jadi dia kata dah sampai, tapi guard tak call lagi. Tengok kat luar tak sampai lagi dalam 2-3 kali ya. Ini cerita betul. Jadi 2-3 kali. Jadi lepas tu bini gua bengang lah, kata dah sampai, tapi guard kata belum. Tengok depan rumah pun memang tak ada, tapi dia kata dah sampai.
Banyak alasan, lepas tu dia kata on the way. Jadi siapa yang pernah buat bisnes online atau berhubung ataupun handle kes-kes order-order barang ni, kadang-kadang benda ni berlaku kan. Kadang-kadang benda ni berlaku. Kita tak salahkan runner ataupun delivery. Kadang-kadang benda ni berlaku atas apa-apa sebab pun, mungkin ada masalah ke sebagainya, kita faham. Kita faham. Kadang-kadang orang penat ke, tertidur ke, terlalu letih ke, terjatuh ke. Alasan-alasan yang tidak diterima akal pun kadang-kadang kita terima, tapi kita faham. Sebab kita faham kerja diorang tu sebagai frontliner. So kita faham. Tapi yang jadi tak sedap dia, bila dah kita tanya dia dekat mana, my wife tanya dekat mana, tiba-tiba dia ada cakap benda lucah. Dia cakap benda lucah. Cakap benda lucah dalam 2-3 patah perkataan. Lepas tu bini aku tunjuklah kat aku. Tunjuklah kat aku, suami kan. So tunjuk. Ni dah melampau ni. Ni dah melampau. So lepas tu call tak angkat. Call dia tak angkat. Jadi lepas tu kita report lah kepada dia punya company lah. Kita report pada company dia. Gua rasa korang kalau pernah nampak lagi post gua tu, korang tahu apa gua cakap. Kes ni dalam 2 bulan lepas. Tak sampai 2 bulan lepas. So gua keluarkan post. Mamat sekian, address sekian, syarikat sekian. Jumpa gua atau gua cari dulu. Okay? Lepas tu tak sampai beberapa ketiga, selepas gua post tu, Facebook gua kena ban, kena restrict. Sampai sekarang page ni lepas. Page Lando Zawawi Brotherhood tu masih kena restrict lagi. Page Lando Zawawi Brotherhood, kalau korang sedar, masih kena restrict lagi. Maksudnya tak siapa boleh nampak. Segelintir orang saja boleh nampak. Korang boleh nampak di page ini saja. So bila kita menyuarakan hati kita menggunakan nama company, kita kena balik. So hati-hati. Kita kena balik. Walaupun pengantar dia yang buat hal, kita kena balik sebab kita post. So hati-hati. Ini sebagai pengajaran lah. So kita yang mengadu ni, kita yang kena. Tapi gua dengar budak tu pun dah kena berhenti. Okay. Kemudian kita ambil tindakan, laporkan pada pihak polis. Kita ada buat laporan, pergi IPD. Pergi IPD, buat laporan. Yang jadi tak bestnya, yang jadi tak bestnya adalah apabila dia punya IO tu perempuan. Gua dengar, perempuan, baguslah. Lebih senang lah kes ni sebab dia perempuan. Mungkin dia lebih faham. Kes gangguan seksual terhadap wanita. Mungkin dia lebih bersimpati. Yang tak sedapnya, dia minta handphone bini gua untuk simpan dalam jangka masa 2 minggu macam tu lah. Padahal dah pergi IPD ni, dah tunjuk handphone. My wife dah tunjuk handphone, dah tunjuk conversation dia daripada phone sendiri. Daripada phone mangsa lah, my wife mangsa. Tunjuk handphone pada IO, tunjuk handphone. Dia kata dia kena pegang handphone 2 minggu. So, gua rasa pelik. Ini mangsa ni. Mangsa dah tunjuk handphone. Kenapa nak kena pegang 2 minggu? Jadi benda tu, dia bukan mempermudahkan urusan mangsa. Dia menyukarkan urusan mangsa. Ini gua tak tahu sama ada ini betul-betul prosedur PDRM atau tidak. Mungkin ada anggota-anggota kat sini boleh nasihatkan gua apa yang gua perlu ambil. Sebab benda ni berlaku pada gua. Gangguan seksual terhadap my wife. Gua pergi buat laporan pada my wife pergi buat laporan. Tunjuk handphone, dia dah buka, dia boleh tengok conversation semua. Dia nak pegang handphone 2 minggu. Kena faham. My wife dia buat online business. So handphone dia tu, dia memang gunakan untuk benda bil, untuk bayar bank, untuk membuat promosi, untuk jual beli, untuk family dan sebagainya, untuk buat account bank, semua dia ada. Benda-benda yang privacy semua dia ada kat handphone dia. So gua rasa pelik. Kenapa ada anggota polis yang meminta mangsa punya handphone yang membuat aduan untuk simpan selama 2 minggu. Mungkin ada abang-abang anggota kat sini boleh nasihatkan gua apa yang gua perlu buat. Gua mohon. Gua ramai brother-brother kat dalam ni, anggota polis. So nasihatkan gua. Atau mungkin boleh nasihatkan dia. Sebab setahu gua, dekat IPD yang sama juga, yang pernah tahan gua, sebab kes gua kunci pintu pagar pejabat tanah. Dia IPD yang sama. Gua tak nak sebut lah. IPD yang sama. Setahu gua, masa orang pejabat tanah tu mengadu, dia tunjukkan video viral tu, tak ada pula handphone dia kena simpan. Gua yang kena simpan ada lah.
Yang mengadu tu, handphone dia tak kena simpan. So, bila contohnya my wife, mangsa, tunjukkan handphone, tunjuk dia ada unsur gangguan seksual. Kenapa dia kena simpan handphone dia? So, lepas tu dalam 2-3 hari, gua call balik. Gua tanya sekali lagi. IO tu. Apa cerita ni, puan? Apa cerita ni, puan? Kenapa senyap je? Kata tak boleh. Your wife kena bagi handphone untuk disimpan selama lebih kurang 2 minggu. Untuk mulakan siasatan. This is bull. Ini masalah dekat Malaysia ni. Apabila ada mangsa, kita kena cuba mempermudahkan urusan dia. Sebab dia mangsa. Bukti dah ada. Dah tunjuk semua dah. Tapi masih nak simpan, buat siasatan. Kena simpan handphone. Jadi apakah ini mempermudahkan mangsa? Jadi ini ada isu yang sebenarnya PDRM kena ambil maklum. Sebab IO tu cakap, ini sistem PDRM. So, kalau ada PDRM yang menonton ni, tolong beritahu gua, sama ada betul atau tidak, atau IO tu saja buat-buat cerita. Nama dia ada, IPD mana semua gua ada. Tolong beritahu gua. Sebab pada gua, ini adalah satu sistem yang menyukarkan mangsa untuk membuat aduan dan untuk pihak PDRM sendiri mengambil tindakan kepada predator seksual begini, kepada kaum wanita. Jadi, apa yang gua cuba nak sampaikan dekat sini? Tag-tag share like semua, supaya menjadi pengajaran pada kita. Sebab kita tengah bincang tentang isu gangguan seksual terhadap wanita. Pada lelaki, gua tak peduli. Itu korang punya hal lah, kan? Jadi apabila ada kes tentang seorang penceramah agama, kemudian dengan selebriti dalam 2-3 orang, kan? Kemudian berpuak-puak, bergaduh dan sebagainya, kan? So, pada gua, sebenarnya gua tak nak cakap gua sokong dia ni atau gua sokong dia ni. Sebenarnya semua masalah ini berpunca apabila sudah ada aduan tetapi tindakan daripada pihak berkuasa lambat. Itu isu paling besar. Sebab pada gua, sebab gua apa, ada kawan-kawan dalam PDRM juga. Gua pun pernah training juga, walaupun berlaku sekejap, kan, kita ada training juga. Kita tahulah sedikit tentang atau cara gerak kerja PDRM. Kan? Sebab apabila tindakan itu lambat, kan? Dah ada aduan. Kes ni dah ada aduan. Kes yang tengah viral sekarang ni dah ada aduan. Bukan baru seminggu, 2 minggu, dah 2 bulan rasanya. Aduan daripada mangsa-mangsa dah ada. Tetapi kenapa tindakan tu jadi lambat? Dekat Malaysia ni itu kita kena persoalkan. Kita bukan membenci PDRM, tidak. Bukan semua unit PDRM teruk, tak ada. Unit trafik okey. Kan? Unit bahagian narkotik ke apa benda itu semua pada gua okey. Masa buat frontline, masa cegah COVID, bagus, semua ada, kan? Cuma ada beberapa isu yang perlu diperbaiki pada gua. Sebagai contohnya untuk gangguan seksual terhadap wanita. Sebab mereka ni kaum yang lemah. Mereka ni perlu dipertahankan, terutama apabila ada unsur gangguan seksual, pencabulan, rogol dan sebagainya. Kena permudahkan urusan orang. Sama dengan apa yang Brotherhood buat. Kita permudahkan urusan orang. Itu adalah fungsi utama. Kan? Jadi sebenarnya bukan kita dapat lihat saja sistem ni berlaku pada kegagalan atau kelemahan sistem berlaku pada pihak JKR, pihak PBT. Orang dah buat mengadu pun tak settle. Orang dah tumbang, baru nak angkat jubur. Dah kena marking dengan Brotherhood, kan? Dah kena viral dengan Brotherhood, baru angkat jubur. Ia juga berlaku pada kes-kes jenayah. Ia berlaku. Wah. Ini betul. Sebab gua sendiri lalu. My wife kena. Kan? Tak ditindakan. Memang tak ditindakan. Dia tunggu handphone. Pada gua benda ni bodoh lah. Kau dah tengok handphone bini aku, kau dah baca, patut cari orang tu. Cari orang tu. Soal siasat dia. Kan? Tapi di Malaysia ni kalau korang sedar, dia kesulitan siasatan ni akan berlaku pada dua benda. Satu, orang nama besar. Satu, isu-isu besar. Sebagai contohnya, orang nama besar. Kes-kes siasatan. Terus teranglah cakap, satu Malaysia dah tahu Najib. 1MDB. Kan? Sampai sekarang, Rit Saman pun tak bagi lagi. Rit Saman tak boleh bagi lagi. Arwah Hadib. Ingat Arwah Hadib? Anggota bomba tu. Isu besar. Sampai sekarang tak settle lagi.
masalah. Jadi, apabila aduan dah ada lama, kemudian orang dah mengadu, kan? Mengadu. So, mungkin mangsa-mangsa ni mencari jalan untuk berjumpa dengan ada NGO ke, ada orang perseorangan ke, mengharapkan dua ni bawa isu ni ke atas. Memberi orang kata tekanan lah. Sama lah dengan Brotherhood. Sama je Brotherhood. Kita orang pun dah adu jalan tak settle. Orang dah jatuh. Jumpa Brotherhood attack. Bam, attack system. Betul tak? Untuk memastikan bahawa mereka angkat jubur, buat kerja. So, sama dengan kes ni. Apa yang NGO tu buat, kan? Apa tu, viralkan benda-benda macam ni. Sebenarnya untuk memberi satu, pada gua lah, untuk memberi satu tekanan kepada pihak untuk cepatkan siasatan. Perlu ada jangka masa siasatan. Perlu ada jangka masa siasatan. Dia tak boleh, tunggu. Sampai bila nak tunggu? Apa tindakan? Betul tak? Najib punya 1MDB punya kes, sampai bila nak selesai? Kan? Arwah Adib, bila nak selesai? Banyak. Dia kena pada dua benda ni. Satu nama besar, satu isu besar. Confirm lambat. Sajak. Bila nak selesai? Banyak bro Malaysia ni. Banyak kes tak selesai. Dan kita faham, kita maklum. Perkara ni berlaku zaman, sekarang ni pula Malaysia atau satu dunia dilanda wabak, pandemik. Kita faham, banyak anggota yang dikerah jaga jalan, dikerah buat pemantauan dan sebagainya. Kita faham. Tapi mesti ada jangka masa. Mesti ada jangka masa siasatan. Sebab benda ni pasal maruah orang, kan? Harga diri orang. Kita bukan cakap pasal sistem orang. Kita cakap pasal orang. Mangsa tu orang sekarang ni. Mangsa tu orang. So, gua tak salahkan. Gua langsung tak salahkan satu pihak tu cuba tekan viral untuk bagi benda ni, orang kata, dipandang serius lah. Gua tak salahkan. Dan sama ada dia betul atau tidak, wallahualam, gua pun tak tahu. Itu terpulang pada siasatan. Tapi isu yang paling besar sekarang ni adalah siasatan itu perlu diperbaiki dari sudut jangka masa dia, dari sudut keaktifan dia, efektif tak efektif dia. Itu perlu diperbaiki. Jangan sebab nama besar, siasatan tu jadi terlalu rumit atau terlalu banyak pihak campur tangan. Tolong, semua manusia sama saja. Kau pakai kopiah ke, kau pakai songkok ke, kau pakai sop pendek ke, kau pakai seksi ke, kan? Jalankan amanah tanggungjawab anda. Kalau ada laporan, ada aduan, siasat betul-betul. Mesti ada jangka masa siasatan yang sesuai. Tak boleh terlalu lama. Nanti rakyat bangkit. Rakyat nanti tekan sebab dia nak cepat. Sebab maruah orang, kan? Ada efek-efek trauma. Ada efek dan trauma kepada bangsa. Kena faham tu. Dia kalau jadi pada ahli keluarga kita, barulah kita rasa, macam ni rasa je. Macam tu rasanya depression. Macam tu sebabnya dia nak bunuh diri. Macam tu kenapa dia murung. Macam tu dia tak pergi office. Macam tu dia hilang selera makan. Macam tu dia tak nak keluar kawan-kawan lagi. Ni kes-kes pencabulan ni banyak. Tak kisahlah dia melayan ke tak melayan ke, wallahualam. Tapi siasatan tu mesti ada. Dan pada gua, sistem kita ni perlu diperbaiki. Kita tak nak salahkan A, kita tak salahkan B. Tapi yang kita mahukan adalah siasatan yang lebih telus, yang lebih efektif. Mesti ada jangka masa siasatan. Okey? Betul tak? Setuju atau tidak apa gua cakap? Kalau setuju, cakap like. Kita jangan sebelah mana-mana. Siapa setuju, cakap like. Kita mahukan satu sistem yang lebih menyerbahi mangsa. Nampak tu Rajimi Kamarinda. Kau pun tahu selalu masuk FB baru kes settle. Masalahnya kes yang pasal ni dah nak dekat 2 bulan. Bukan seorang mangsa. So kita tak nak buruk sangka, kan? Bila benda tu lama sangat, nanti kita manusia bro. Kita apa pasal kes tak jalan nama besar ke? Nampak? Apa pasal kes tak jalan? Apa pasal dia sebab dia ada rancangan TV ke? Takut stesen TV rasa, alamak, nanti kalau dia kena, habislah rancangan aku dekat TV sebab pakai dia. Nampak tak? So untuk mengelakkan orang buruk sangka dan sebagainya, siasatan tu kena cepat, siasatan tu kena efektif, siasatan tu mesti ada jangka masa. Mesti ada feedback, jangan senyap. Sampaikan, mesti ada hubungan komunikasi antara pihak berkuasa dengan mangsa. Mesti sampaikan feedback. Assalamualaikum, Puan, ini saya nak sampaikan kita punya
kita punya status perkembangan siasatan, sampai call mangsa. Jangan sampai dia menunggu, dia mencari NGO, jangan sampai dia mencari public figure, dia cari influencer, dia cari blogger untuk viralkan benda ni. Tak salah, sama juga dengan JKR, sama juga dengan PBT. Kalau orang buat aduan tentang jalan rosak, kan, dah 2-3 hari tak jalan juga, call, hello puan, berkaitan tentang isu di jalan FT, di sekian, status keadaan dia begini puan. WhatsApp, call, barulah pengadu tu merasa dia dihargai, aduan dia tu dihormati. Jangan buat diam. Itu yang kita nak. Kita jangan sebelah sesiapa sehingga siasatan selesai. Cuma bila siasatan tu nak selesai, dia bila dengan satu nama besar, satu isu besar, memang lambat. Tak tahulah kenapa. Wallahualam. Sepatutnya ada jangka masa siasatan. Maksudnya ada callback, feedback daripada pihak berkuasa kepada mangsa, beritahu. Ambil tindakan begitu. InsyaAllah masalah ni akan selesai. InsyaAllah masalah ni akan selesai. Sementara itu, lakukan siasatan dengan telus. Kan? Jangan terlalu diganggu konon. Ini aduh orang dah viral. Ni nak kena tangkap yang viralkan ni pula. Ni dah viral ni, aku tangkap kau orang. Kau ganggu siasatan. Tak ada ganggu siasatan lah. Tak ada ganggu siasatan kau nya. Percayalah cakap gua. Apa siasatan kau berdasarkan apa yang mangsa sampaikan, apa yang suspek beritahu. Itu fokus siasatan. Apa yang viral, apa orang cakap, pergi mampus lah. Kan? Fokus pada siasatan. Fokus pada siasatan. Jangan cakap, wah ni viral ni. Jangan cakap dekat media sosial. Jangan mengganggu siasatan. No. Siasatan berdasarkan fakta yang telah disampaikan oleh pengadu, iaitu mangsa, ataupun feedback daripada suspek atau orang yang kena tuduh. Itu fokus siasatan. Yang kau sibuk dengan orang nak cakap apa kat media sosial, lantak dia lah. Tak ada ganggu siasatan pun. Tak ada. Cuba fokus. Dan jangan berat sebelah. Okey? Gua mohon, kita jangan sama-sama, kita berazam malam ni, kita jangan sebelah sana, jangan sebelah sini. Kan? Jangan. Yang kita mahukan adalah siasatan yang lebih telus daripada pihak berkuasa, sebab benda ni dah berlaku pada gua tahu. My wife pun kena. Sampai sekarang tak ada tindakan sebab nak simpan handphone 14 hari. Bodoh ke apa? Beritahu, mana ada anggota PDRM, tolong beritahu gua, kenapa perlu mangsa yang mengadu dah pergi IPD, dah tunjuk, dia pakai handphone dia ni, kau nak kena ambil handphone dia, padahal handphone dia tu banyak butir-butiran peribadi yang dia kena simpan. Permudahkan urusan mangsa. Ya? Betul lah. Ya? Setuju like. Itulah bro, benda jadi pada kita, so kita faham. Iaitu jangan pandang orang ikut luaran lah. Tak kisahlah orang tu nampak macam baik ke, nampak macam tak baik ke. Kalau benda dia buat tu salah, jangan sokong. Apa benda dia buat baik tu kita sokong. Apa benda amalan-amalan baik yang diviralkan tu kita sokong lah. Benda baik kan, buat apa nak marah. Betul tak? Tapi kalau ada benda tu dah terbukti bersalah, jangan sokong. Tetapi tindakan baik dia tetap kita hargai. Itu saja. Tag, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut brotherhood.